فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqab la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Tuan Moderator Ustaz Tahir, seterusnya yang disegani gandingan panel pada malam ini, dan seterusnya tuan-tuan guru, para asatizah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan keizinan Allah dapat kita bertemu. Sembang saya dengan Tuan Zul petang tadi minta location. Tuan Zul kata, Ustazah dah konah sampai sini dah tu kebak Ya ko. Bila lah kalau sampai sini. Faktor usia, faktor COVID. Jadi lupa semua. Lupa saya pernah datang sini 7 tahun yang lebih. Masa tu surau tak ada macam ni cantik tu. Alhamdulillah, datang kali ini saya nampak Masya Allah surau ni cantik sangat-sangat, amat-amat dahsyat nampak kan. Bak kata adik Haziq kan, bila jumpa Pulau Sawah tu amat-amat dahsyat. Jadi seperti mana Ustaz Tahir kata tadi, Masya Allah, surau ini penuh dengan majlis ilmu. Setiap waktu ada majlis ilmu. Masya Allah, takut saya. Saya merasakan tidak layak. Sogan Mona ni nak bercakap di hadapan orang yang dah menabur benih kebaikan. Dai Anas faham tak benih tu apa? Orang yang di hadapan saya ni orang yang dah banyak menabur benih ni. Benih-benih ilmu untuk dituai di kemudian hari. Jadi saya rasa saya macam tak layak untuk bercakap. Saya ni jarang tuan-tuan dan puan untuk berada dalam majlis ilmu, jarang sangat. Banyak hal dunia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, alangkah bertuahnya, alangkah sejuknya hati saya pada malam ini kerana bersama-sama dengan orang yang terikat hatinya dengan majlis ilmu. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan jalannya masuk ke dalam syurga Allah. Tadi Tuan Moderator ada cakap kan, cerita pasal banjir tak? Saya risau kat ni. Kat luar ni hujan. Robek lah tu. Kan? Kot kita pun sama banjir kan. Auzubillah min zalik. InsyaAllah hujan yang turun ini InsyaAllah akan memberikan manfaat kepada kita semua. Baik. Nak menjawab, saya rasa macam ada 2 soalan tadi tu. Soalan yang pertama dia kata, sambut Ramadan versus
sambut hari raya. Betul, tuan? Soalan yang kedua. Apa soalan yang kedua tadi? Faktor lupa lah kan? Apa soalan yang kedua tadi tu? Budaya. Masya Allah. Terima kasih tuan. Ingat kan? Budaya yang diamalkan dalam bulan Ramadan. Adat dan di antara adat dan amal yang sebenarnya. Kita ni nak puasa ni nak kerja fadilat ke, nak tawan takwa? Ada orang bila time Rejab ni dia dah susah hati dah. Walhal seboleh bulan hidup sehat walafiat, mentaka darah memanjang. Colik ya mata makan, colik ya mata makan, colik ya mata makan, sihat. Tapi bila sampai bulan Rajab, sakitlah, senggugutlah, gastriklah. Tak masuk lagi bulan Syaban, masuk bulan Ramadan langsung, tak teraya apa. Melepet kalah budak umur 5 tahun berasa. Kojap, sekojap tanya, bila nak buka, bila nak buka. Azan zuhur dia anggap macam azan maghrib. Menyambut Ramadan versus menyambut hari raya. Cuba kita tanyalah diri kita sendiri balik. Kita teruja nak sambut raya ke teruja nak sambut Ramadan? Dua-dua. Dua-dua. Jawapan selamat tu kan? Dua-dua teh. Saya rasa yang depan-depan ni, yang ketua-ketua keluarga ni tak kisah dah. Tak ada baju raya pun tak kisah dah. Dia boleh pakai baju raya yang 3 tahun lepas, boleh pakai lagi. Kan? Persediaan tu okey-okey je. Cuba kita tanya yang belakang tu ni, yang belakang. Tak payah tanya yang belakang, yang bercakap ni pun sama. Sama je yang belakang tu. Berapa helai baju dah boleh dah. Untuk raya dah berapa helai dah. Adalah 5 helai. Itu tak ambil lagi yang tompah tu. Kan? Bila kita pergi nak tompah baju kat kedai Cina pun pandai dah. Dia siap tulis kat depan tu, bulan Rejab tak terima. Jahit baju bulan Rejab tak terima. Kan? Jadi nampak gaya persiapan hari raya itu melebihi persiapan Ramadan. Hari raya baju baru dan sebagainya. Jaranglah kita dengar nak puasa kita beli baju baru. Ada tak? Ada. Nak puasa beli telokong baru. Ini tidak. Baju untuk hari raya bukan main cantik, tapi telokong nak semayang tarawih tu. Betul lalat topinya. Jadi keterujaan kita itu yang pertamanya adalah menyambut bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tanya balik. Selama 11 bulan daripada bulan Syawal tahun lepas sehinggalah ke saat ini, apakah kewajipan dan amalan-amalan yang telah kita lakukan yang menjadi kita ini la'allakum tattaqun? Ada tak perubahan pada diri kita? Selepas Syawal tahun lepas, ada tak perubahan kita ni?
Kita pertingkatkan ibadah kita tak? Kita rajin tak datang majlis ilmu? Kita rajin tak baca Al-Quran? Ada tak yang keluar daripada mulut kita ini mengumpat orang lain? Cuba kita tengok balik. Cuba kita review balik. Hasil tarbiyah, hasil madrasah daripada Ramadan yang lepas. Kita jadi bagaimana? Kalau samalah tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya madrasah yang lepas itu tidak berjaya menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah. Malahan, a'udzubillah min dzalik, lebih teruk lagi daripada tahun lepas. Hantu itu lebih teruk lagi. Syaitan itu sakit hati, mulut puaka itu lagi dahsyat daripada tahun lepas. Memfitnah orang tu lebih dahsyat daripada yang lepas. Mengumpat orang tu setiap masa. Join pula dalam grup netizen Malaysia. Auzubillah min zalik lah benda ini berlaku kepada kita. Jadi sebenarnya bulan Ramadan yang bakal tiba ini mendidik hati kita untuk menawan takwa. Bulan Rejab yang sedang kita lalui ini adalah bulan untuk kita menggembur tanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni tengah menggembur tanah ni. Dah banyak dah tanah-tanah yang tuan-tuan dah gembur ni. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan bulan untuk menanam anak benih. Benih apa? Benih-benih kebaikan. Memecah titik hitam yang ada dalam hati kita ni. Hati kita ni yang penuh dengan titik hitam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada bulan inilah, di kesempatan inilah, kita menabur benih untuk membuang sedikit demi sedikit titik hitam yang ada di dalam hati kita melalui istighfar ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya bulan Syaban, insya-Allah dipanjangkan umur. Seperti mana Da'i Anas kata tadi, berdoalah. Sentiasa kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sambung lagi sikit tuan-tuan dan puan-puan. Wa nahnu fi sihah. Wa nahnu fi afiyah. Wa husni ibadatik. Sambung. Kok sampai bulan Ramadan tapi kita dalam keadaan tak sihat? Rugi juga kita kan? Kok sampai dalam bulan Ramadan tapi kita tak boleh buat apa-apa. Jadi kita doa, minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan nanti dalam keadaan sihat, dalam keadaan afiah, dalam keadaan kita dapat melakukan ibadah sebaik mungkin. InsyaAllah seterusnya bulan Syaban ini adalah bulan untuk menyiram anak benih yang kita dah tanam tadi tu. Bulan Syaban ini adalah bulan yang sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Macam kita dah tanam cili api tu, takkan kita nak biar cili api tu tumbuh sendiri, takkan boleh dah. Mesti kena kita jaga, kita siram anak benih itu dengan apa? Simboliknya menyiram hati dengan iman, dengan menggandakan ibadah kita. Waktu inilah kita perelokkan ibadah kita. InsyaAllah Ustazah, saya dah banyak dah
dah banyak dah ibadah, solat saya pun alhamdulillah lah. Yakin. Yakin solat dia diterima oleh Allah. Ada seorang sahabat Nabi 60 tahun beribadat, tiba-tiba ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, celakalah bagi orang yang menunaikan solat. Kenapa pula? Kenapa pula celaka? Aku ni dah solat kot. Dah bagus, dah baik dah. Dah ikut dah perintah Allah. Kenapa celaka pula? Kalau nak celaka, celakalah pada orang yang tidak menunaikan solat. Ada seorang sahabat Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Seusai saja solat, Nabi jumpa dia. Nabi kata apa? Usolli fa innaka lam tusolli. Nabi kata apa? Nabi kata kau semayang balik, solat balik. Tadi dah solat dah. Dia pun solat balik. Kali kedua, sama juga Nabi kata, usolli fa in lam tusolli. Sesungguhnya fa innaka lam tusolli. Sungguhnya kau tak solat, kau solat balik. Apakah? Rasanya dia dah buat solat, dia tunaikan solat dia sehabis baik dah tadi ni. Kali ketiga, dia tunaikan solat, tetap Nabi kata kena solat balik. Dan akhirnya dia kata pada Nabi, ajarilah aku. Maksudnya, solat belum cukup sempurna. Kita tak nak bahas tentang niat. Hanya Allah sahaja yang tahu. Tapi kita bahas tentang sempurna ataupun tidak solat yang kita tunaikan seharian ini. Kalau ianya sempurna, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya dia boleh menghindarkan, solat ini boleh menghindarkan kita daripada melakukan kemungkaran. Tetapi kenapa? Lagi banyak kita tunaikan solat, lagi banyak pula kemungkaran yang kita lakukan. Cuba cek balik semula lah. Solat-solat yang kita tunaikan. Maksudnya, perbanyakkan ibadah. Macam hari ni kes 22,000 kan. Kita takut macam tak boleh nak tunaikan solat tarawih berjemaah di surau dan di masjid. Takut tu satu. Takut nak solat jemaah kat rumah jadi imam. Takut ni berdoa-doa ni kat soal. 60 tahun hidup, itulah 3 kul yang dia hafal. 60 tahun hidup 3 kul aja. Macam mana kan nak bawa ni, nak jadi imam ni kan? Jadi ibadah kita tara tu saja, tidak ditambah, tidak dimolekkan, tidak diperbetulkan. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu. Dah banyak dah ni. Kan lebih dah masuk.